ini kalau ada kalau dia orang ada nak minta saya pilih tak mau saya pilih itu bagi tahu kategori apa lelaki ke perempuan ke perempuan ke mana
tenaga boleh baharu. Tenaga yang boleh meningkatkan jumlah sumber energi masyarakat. Okey, contohnya matahari, angin, air, ombak dan juga biodiversity. Ada tak kita minta ataupun dia secara automatik dia akan datang? Secara automatik kan? Kita tak payah minta kan? Dia ada tak? Contohnya cahaya tu semua ada kan? So, secara tenaga yang boleh dijadikan daripada sumber semula jadi tu maksudnya dia naturally come. Faham? Kita tak payah hasilkan tenaga itu. Contohnya cahaya matahari, angin, air dan juga ombak. Dia secara naturally. Bukan kita menghasilkan dia. Boleh faham? Boleh. Secara berterusan. Maksudnya dia adalah kita boleh berulang-ulang kali untuk menggunakannya. Dia tidak akan habis. Dia tiada had. Boleh faham? Boleh. Kalau kita banding dengan tenaga tidak boleh baharu, contohnya petroleum dan juga arang batu. Kat sini, dah nampak kan yang dua-dua ni? Kalau petroleum dan arang batu ni, kalau kita selalu menggali petroleum tu ataupun mengambil arang batu tu, pada suatu hari dia akan habis. Tapi kalau kita menggantikan dengan tenaga boleh baharu seperti matahari, air, angin dan ombak tu baru pusing, dia tidak akan habis. So kita kena banyak gunakan tenaga boleh baharu. Boleh faham? Boleh. Okey, saya nak semua bersama-sama membaca maksud ni dulu sebelum kita masuk ke aktiviti. Boleh? Boleh. Okey. Tenaga yang boleh digunakan daripada sumber energi secara berterusan. Okey, mari kita tengok. Kat sini ada nombor, kan? Kat gambar-gambar tu. Saya nak tanya seorang. Yang mana satu sumber boleh sumber tenaga boleh baharu? Okey. Saya nak tanya Izul. Okey. Izul. You berasa yang mana satu tenaga boleh baharu? Nombor satu. Lepas tu? Ada lagi ke? Bagi je semua jawapan. Dan juga 7. Okey, so yang ni, kedua-dua ni, arang batu dan petroleum, bukan tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, so sekarang kita nak uji sedikit. Selepas kita tahu apakah itu tenaga boleh baharu. Yang ni adalah aktiviti look and set yang kita pernah main lah. So, yang ni adalah satu poster digital yang ni akan dijadikan sebagai rujukan untuk membantu you all menerangkan maksud tenaga boleh baharu. Okey. Kali yang pertama
boleh diperbaharui. Boleh tengok kat gambar sini. Kita akan belajar tentang matahari, ombak, angin, ombak. Yang ni air. Yang ni ombak. Yang ni adalah satu. Yang ni adalah biogenesis. Okay? So yang ni matahari, angin, ombak, air, biogenesis. Yes, biogenesis. Okay, so sekarang kita akan tengok satu persatu macam mana tenaga itu menjanakan tenaga elektrik. Okay? Okay, yang pertama, yang ni apa? Matahari. Okay, sekarang cikgu nak tanya. Ada satu mesin ataupun papan yang sangat-sangat penting dalam tenaga ini. Satu, cikgu nak pilih orang. Kita belum belajar tapi cikgu nak uji siapa yang tahu. Okay? Okay, yuk. Sat, bagi saya tanya dulu. Okay, apakah papan yang paling penting untuk sumber tenaga ini? Okay, betul. Bagi you satu. Coklat. Okay, so kat sumber tenaga boleh baharu ini matahari, kita akan menggunakan papan panel solar tu selalunya kita pasang kat atas bumbung lah. Lepas tu papan panel solar itu akan menangkap cahaya matahari. Lepas tu dia akan menukarkan kepada tenaga elektrik. So tenaga ini juga dikenali sebagai tenaga solar. So kita tengok satu video. So kita akan tengok satu video, tapi saya letak sedikit magic dulu kat sini. Saya letakkan sedikit magic dulu. Lepas tu kat depan dia akan ada. Cuba teka. Apakah video yang cikgu nak bagi you all tengok? Yang mana satu YouTuber? Mana satu? Kat dalam video tu. Matahari. Matahari. Kan? Cuba tengok. Siapa? Cikgu kan? Cikgu kat video ni kan? Cuba tengok kat sini dalam tu. Boleh faham ke tak? Yang papan panel solar tu pasang kat atas bumbung. Lepas tu dia berfungsi untuk menangkap apa? Cahaya matahari. Lepas tu dia akan simpan kat satu peti dan menukarkan kepada tenaga elektrik. Lepas tu kat waktu malam tu lampu kat rumah tu akan menyala. Betul. Boleh faham ke tak? Tenaga matahari. Boleh? Boleh faham? So, kita tengok yang kedua. Okey, tenaga angin. Okey, tenaga angin ni kita memerlukan satu perkara, satu mesin yang sangat penting iaitu kincir angin. Kincir angin ni dia akan berfungsi semasa tiupan angin yang kuat. Dan tiupan angin itu akan memutarkan bilah kincir angin itu. Macam ni, semua boleh tengok kat sini. Yang ni kincir angin kan? Makin kuat tiupan angin tu, makin cepat kincir angin ni dia akan berputar. Contohnya macam ni.
menggunakan 5 sumber tenaga boleh baharu yang kita belajar tadi. Boleh? Okey. Bersama-sama tahu. Okey. Yang pertama adalah matahari. Yang kedua adalah angin. Yang ketiga adalah keempat adalah okey, ombak dan air. Lepas tu yang kelima adalah okey. Matahari tu kita menggunakan apa? Menangkap cahaya matahari. Lepas tu untuk menjanakan tenaga elektrik. Lepas tu yang kedua, tenaga angin kita gunakan kincir angin. Lepas tu dan juga menggunakan tiupan angin yang kuat. Okey, yang ketiga adalah tenaga air. Tenaga air tu melalui embangan. Lepas tu keempat, ombak tu kita juga menggunakan tebing. Okey, yang kelima adalah biodiesel. Kita menggunakan dan juga garam setempat. Nah, sebagai bahan api untuk menjanakan tenaga elektrik. Okey, betul. So, sekarang kita masuk ke aktiviti. Okey. Aktiviti hit answer. Tahu tak? Tahu tak? Tahu? Tak tahu? Aktiviti hit answer yang menggunakan pemadam. Tak ingat ke? Okey, sekarang cikgu nak semua orang letakkan buku teks dan buku latihan tu kat bawah kita dulu. Lepas tu okey. Lepas tu hello hello. Hi. Hello hello. Hi. Hello hello. Hi. Hello hello hello. Hi hi hi. Hello hello hello. Hi hi hi. Okey, semua tengok kat cikgu tau. Sekarang cikgu nak semua untuk susunkan papan ni kat line kuning tu. Nah, ikut tu, ikut. Dah? Semua dah? Semua dah ke? Dah. Semua orang kena duduk kat belakang line tu. Line kuning tu. Angkat kerusi. Angkat. Angkat. Kerusi. Angkat. Okey, so aktiviti ini, okey semua dengar. Aktiviti ini sangat memerlukan kerjasama you all antara ahli kumpulan. You all kena berkomunikasi antara ahli kumpulan you untuk menghantar satu wakil sahaja setiap pusingan untuk membaling papan jawapan tu. Boleh faham? Boleh faham ke tak? Nah, korang juga kena bertolak ansur. You kena tukar orang. Boleh? Okey. So, sama dengan hari tu. Hello, hello. Hi. Hello, hello. Hi. Okay, semua tengok kat depan tau. Mulut tutup. Okay. Nanti kat skrin ini akan ada soalan. Lepas tu, you kena meneliti soalan tu dengan ahli kumpulan you. Lepas tu, cikgu ada setkan timer. Selepas timer berbunyi, start membaling papan jawapan tu dengan menggunakan pemadam yang cikgu dah sedia. Okey? Kecil kan? Hari tu yang besar kan? Yang ni lebih mencabar sikit. Okey? Selepas mendengar tiupan pula alarm ni berbunyi, korang baru boleh start membaling papan jawapan tu. Semua tengok. Semua tengok kat cikgu. Nanti dia akan macam ni. Yang ni adalah contoh soalan. Nanti cikgu akan paparkan.
akan meminta kumpulan itu yang paling cepatlah untuk menyatakan sumber tenaga yang boleh baharu yang diminta kat soalan ni. Boleh faham? Boleh faham ke tak? Putri, boleh faham? Boleh. Wise, boleh faham? Wise. You boleh faham ke tak? Boleh tak bagi kerjasama dengan cikgu? Boleh tak? Kalau tak boleh, saya tolakkan stiker you. Tak payah dapat angpau. Kalau you dapat angpau tu, I bagi yang orang lain. Okay? So, semua dah clear kan? Dah? Okay? Cikgu setkan dalam ni. Berapa saat? 20. Yes, soalan macam ni. So, kena bincang dengan ahli kumpulan. Bukan, cikgu dah set 15 saat. Lepas 15 saat, baru boleh membalik. Siapa yang melanggar peraturan cikgu akan ditolak 2 markah. Boleh faham? Selepas kita siapa kumpulan yang menang, yang paling tinggi, dia akan mendapat angpau kat sini. Semua tu? Yes, seorang satu. Satu kumpulan. Tak tahu. Okay? Nak start ke tak? Nak ready? Siapa yang sengaja membalik pemadam tu ke kumpulan lain juga tolak markah. Tahu? Yang sengaja membuang ke kumpulan lain. Boleh faham? Laura boleh faham? Semua boleh faham? Okay. Satu. Lepas dengar alarm berbunyi, baru boleh membalik. Okey. 1, 2, 3. Sabar. Saya dah nampak. Kumpulan Wise Blok
menjawab. Lepas tu kumpulan you dan kumpulan you. Boleh? Okay. Sebab ada soalan lagi. Okay. So, tapi semua kena baling juga. Boleh faham? Boleh? Wise boleh faham? Okay. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okay. 1, 2, 3.
menggunakan melalui biojisim, betul. Bagi yuk duduk. Okay. So, kepentingan yang pertama adalah dengan adanya sumber tenaga boleh baharu, kita boleh mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Seperti apa? Ada batu. Okey. Faham? Ada faham ke tak? Okey. So, yang kedua. Kepentingan yang kedua. Sebab kita kan kalau kita menggunakan arang batu, kita akan bakarkan dia kan. Tapi kalau kita menggunakan bahan api yang dijalankan daripada tenaga biojisim, kita akan bakarkan dalam satu stor yang tertutup. So dia tidak akan mencemarkan alam sekitar kita. So bahan yang tercemar ataupun asap yang berbahaya tidak akan dikeluarkan kalau kita menggunakan tenaga boleh baharu. So udara akan menjadi apa? Bersih. So sumber tenaga boleh baharu sangat-sangat penting sebab dia akan memastikan udara kita sentiasa bersih. Seperti yang ni, asap pembakaran arang batu yang kita buat BBQ tu. Yang tu juga akan memusnahkan alam sekitar kita dengan pencemaran udara. Okey. So yang ni faham ke tak? Okey, cikgu nak uji. Yang tadi punya kepentingan yang pertama tu apa? Kita adalah mengurangkan apa? Yes, betul itu. Kita dapat mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Okey, yang kedua adalah udara kita akan menjadi bersih. Okey. Okey, ketiga. Mengurangkan kesan rumah hijau. Ingat ke tak apa tu kesan rumah hijau? Okey, cikgu nak tanya Toyo. Apa itu kesan rumah hijau? Tahu tak? Tak tahu pun tak apa, cikgu boleh terangkan. Tak tahu. Macam ni kesan rumah hijau tu. Kita akan membakar, contohnya membakar sampah ke, membakar daun kering ke, tu semua. Lepas tu asap yang berbahaya tu akan dikeluarkan. Lepas tu haba bumi juga akan meningkat. Maksudnya kalau terangkan dengan mudah, suhu bumi akan panas dan juga meningkat. So kesan rumah hijau tu bermaksud suhu bumi kita akan meningkat. Kalau dengan menggunakan sumber boleh baharu, kesan rumah hijau ini tidak akan berlaku lah, akan kurangkan ataupun menjadi sifar risikonya. So boleh faham ke tak? So tiada asap ataupun gas yang berbahaya akan dikeluarkan kalau kita menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Boleh faham? Boleh. Okey. Yang seterusnya. Okey. So kepentingan yang keempat adalah menjalankan peluang pekerjaan. Kita dapat money kalau kita ada bidang yang sebab ada kerja ataupun bidang yang berkaitan dengan teknologi berasaskan tenaga boleh baharu. Contohnya ada orang membantu kita untuk pasang panel solar kan, ataupun memasang turbin tu semua kat laut tu semua. Yang ni memerlukan sumber manusia, memerlukan orang, memerlukan pekerja untuk buat kepada kita kan. So kalau kita nak pasang, contohnya pasang panel solar tu kat rumah kita atas bumbung tu, boleh tak kita tekan Shopee je, tekan Shopee lepas tu panel solar tu terus kat atas bumbung kita? Tak boleh kan? Tak boleh kan? Ataupun ada pandai? Tak pandai kan? So kita kena mengubah pekerja yang pandai, yang profesional untuk memasang papan panel solar tu kat
kat dalam ni ada apa gambar. Lepas tu korang semua bersama-sama menerangkan kepentingan tu secara kuat kepada cikgu. Cikgu kena cek betul ke tak. Kalau betul, kekal je kakak. Kalau saya nampak orang yang tak buka mulut dan menerangkan, saya tolak markah terus. Boleh? Boleh? Okey, yang macam ni ya. Okey, dia macam ni. Cikgu ada satu contoh. Yang ni satu miserija kan? Semua tengok kat sini. Dia macam ni. Matahari kan? So, nanti kat dalam ni dia akan ada satu gambar. So, korang kena menerangkan kepentingan tu. Boleh? So, 1, 2, 3. Angin. So, sekarang semua terangkan kepada cikgu. Apakah kepentingan ni? Udara. Udara akan menjadi bersih. Okey, yang kedua. Semua tengok kat sini. Jar yang kedua. Okey. Rumah. Okey, so kepentingan yang kedua adalah dapat mengurangkan kesan hijau. Lepas tu suhu bumi tidak akan meningkat. Okey, betul. Lepas tu ketiga. Okey, betul. Yang ketiga adalah menjalankan peluang pekerjaan. Contohnya pekerja dulu terus sekolah. Betul. Okey, yang last. Mengurangkan penggunaan tenaga tidak berbaru. Okey, betul. Okey, so sekarang semua dah faham ke tak apa yang cikgu mengajar hari ini? Faham. So sekarang keluarkan alat tulis. Kita buat lembaran kerja sikit. Boleh? Okey. Cikgu bagi 5 minit je sebab senang sangat. Boleh? Lepas tu cikgu kutip balik. Yang ni je. Saya ni tak payah simpan lah. Matahari. Yang tu menyatakan je. Bagi 2 minit je. Sebab terlalu mudah. Okey, so sekarang tak apa. Semua tengok kat cikgu, Semua mata kat cikgu. Yang ni nanti sebelum balik hantar kat cikgu, boleh?
Okey, sekarang kita buat sedikit rumusan dulu. Boleh? Nah, tentang apa yang kita belajar hari ini. What is inside? Yang ni. What's inside it? Yang ni Mr. Ija kan? So, kat dalam tu ada gambar tenaga boleh baharu. So, saya menyuluh. Lepas tu korang menjawab saya satu by satu. Tenaga boleh baharu. Boleh? Baik. 1, 2, 3. Yang pertama? Matahari. Yang kedua? Ombak. Yang ketiga? Air. Yang keempat? Yang kelima? Lepas tu, ada satu lagi. So, terdapat 5 tenaga boleh baharu yang kita belajar hari ini. Yang pertama matahari, kedua angin, ketiga air, keempat ombak, dan kelima biologi. Lepas tu, untuk kepentingan yang ni. Yang ni adalah kepentingan. Yang ni adalah satu papan yang kecil. Yang ni kepentingan. Nanti cikgu suluh kat yang ni. Korang kena terangkan kepentingan tu. Boleh? Boleh. Okey, so hari ni kita belajar 4 kepentingan tenaga boleh baharu. Yang pertama adalah mengurangkan penggunaan seperti petroleum dan air. Yang kedua adalah akan menjadi bersih. Sebab kita tidak bakar-bakar apa macam arang batu kan. So tidak akan keluarkan asap yang berbahaya. Lepas tu ketiga sebab suhu bumi tidak akan meningkat. Yang last adalah untuk mendapatkan duit pendapatan. So hari ini dah tamat dah. Okey? Dah belajar dah menguasai kan yang kedua tu objektif belajar ni. Dah tahu kan maksud tenaga boleh baharu? Tahu ke tak? Tahu, mudah-mudahan. Okey, so setakat ini sahaja. So, yang kumpulan yang menang siapa? Depan kumpulan